Salim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Right. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semula ke kelas motion graphic. Okey. So kita nak sambung semula kita punya tutorial yang menggunakan Mocha hari tu. Yang second part punya. Boleh? Boleh sir. Okay. Boleh buka awak punya file file Mocha awak. File Mocha pula, sorry. Awak punya yang file kita save hari tu. Hari tu saya save sebagai nama dia tracking Mocha. So kita nak sambung sikit berkaitan dengan Mocha tu. Okey, boleh nampak? Nampak sir. Alright. Okay. So the last part yang kita punya video hari tu yang di mana kita ada buat kita punya Mocha, yang di mana kita punya video ini, okay. So track in Boris FX Mocha, okay. Dan hari tu pun kita dah buat dan kita boleh tengok sebab ini 2 kali dia apply ni. Sepatutnya apply sekali je. So saya delete the first one. So untuk double check balik, pergi balik kat awak punya effects control, tekan ni, tekan effects control. Dekat yang sini, atasnya dia project. Project sebelah project tu di effects control, tekan awak punya video ni. So dia akan appear lah. Okay. So kita boleh tengok balik, just klik pada Mocha ni. Okay, nanti dia akan buka. Right, okay. Tak perlu. Okay, start. Okay. So kita tengok ada tak data kita yang dulu tu. Supposedly ada lah. Kalau tak ada, maksudnya kita kena buat balik Mocha. Cuba tengok ada tak awak punya tracking. Oh, tak ada tracking layer kat sini. Ada tak Mocha punya data? Tracking punya data. Ada ke tak ada? Sir, Ya. kalau tak ada tu tak save ke macam mana? Kalau tak ada sebenarnya kalau hari tu sebenarnya lepas kita save, kita dah tekan save dekat Mocha, sepatutnya kita kena ambil data tu, kita kena tampal data tu dekat atas kita punya layer. Tapi hari tu tak sempat. Saya hanya tunjuk awak macam mana kita save saja, betul? So bila kita dah tutup software, so data tu automatically tak adalah sebab kita dah biar dia tergantung. Kita tak letakkan data tu dekat mana-mana lagi. Right, okay. So tak apa, kita just start buat balik daripada sini, daripada start yang ni, okay. Sebab dia punya proses tak adalah susah mana, okay. So again, semua tak ada data kan? Tak ada sir. Tak ada Alright. Okay, kita mula balik tengok So kita ada kita punya video ni. Alright, okay. Right, okay.
Right, okay. So interface dia macam ni. So sama macam saya bagi tahu hari tu, kita nak buat tracking, kita ambil yang kita punya pen ni, this one. Dekat atas ni ada dia punya icon tu. Sebelah gambar magnifying glass tu kita ada satu gambar pen yang dia bagi tahu kat situ create explainer. Alright, okay. Explainer pula, explain, okay. Okay, kita ambil yang tu, klik yang tu, nanti kita akan dapat macam pen. So apa yang kita boleh buat adalah kita draw, kita tutup satu soal. Sorry. Klik satu dekat ujung, klik satu dekat ujung bawah ni, dan klik satu dekat ujung bawah ni. And then settle, dia tak ada sambung lah. Tekan right click. Bila right click dia akan jadi macam ni lah. Alright, okay. So kita akan nampak dia macam membulat. So kita tarik ujung bucu ni supaya dia jadi tajam. Okay. Make sure all the green light pula. All those green punya screen tu masuk dekat dalam boxes lah. Okay. So kalau tengok kat sini, nampak tu. Saya zoom sikit So at least so kalau nampak tu. Semua masuk dan kita boleh adjust lah kalau you guys nak adjust lagi. Okay. Dia kalau keluar daripada skrin laptop ni pun tak apa. Yang penting hijau ni mesti berada dalam kotak warna merah tu ya. Okay, macam ni. Okey dah? Dah buat kotak merah dah? Dah sir. Alright. Okay, settle bahagian pertama. Okay, step kedua, kita pergi dekat yang kita punya ni juga. Okay, sebelah tu awak akan nampak, sebelah pen tu awak nampak ada satu kotak yang ada X, satu bulat yang ada X. Lepas tu kita ada this S. Okay, dia tulis itu show planar surface. Okay, yang ada S dekat dalam kotak warna biru tu. Klik pada yang tu. Nanti dekat atas skrin awak ada keluar satu kotak warna biru. Alright, okay, akan ada keluar satu kotak warna biru. Okay, so kotak warna biru tu kita letakkan dia betul-betul dekat dalam yang warna hijau ni. Tak payahlah ujung-ujung ke ujung lah. Okay, function dia sebenarnya untuk kita nak function sebenarnya adalah untuk kita nak track. Nampak tak kat dalam saya punya skrin tu kan ada yang tracker marker tu, yang tanda plus tu. Okay, itu kita panggil sebagai tracker marker. So kita nak dia track lah. So dia ada kat dalam kita punya yang warna hijau tu. So selagi tracker marker berada dekat dalam kita punya line warna biru tu, selagi itulah kita akan dapat a very good perspective lah. Okay.
Okey dah? Awak boleh zoom in zoom out Ada magnifying glass tu. Tekan pada magnifying glass, awak klik dekat awak punya screen. Kalau awak tolak mouse ke depan, dia akan zoom. Kalau tolak mouse ke belakang, dia akan zoom out. Okey, kalau rasa macam tak clear tu, boleh zoom in zoom out lah. Okey, untuk memudahkan kerja lah. Alright, okey. Okey, boleh. Boleh sir. Yang lain okey? Okey sir. Alright. Okey sir. Right, okay, next step. Okay, next step. Kita pergi kat sebelah kiri ni. Okay, sebelah kiri ni yang ada ada track motion option tu. Dia dah klik semua maksudnya pergerakan. Lepas tu dia ada scale, lepas tu dia ada rotation, dia ada skew, perspektif ni. Kita nak kena klik juga perspektif. Kenapa kita nak klik perspektif? Sebab perasan tadi kita punya screen ni dia berubah. Dia berubah perspektif. Dia ada macam perubahan sikit lah perspektif. That's why kita kena klik pada perspektif tu So kita select this perspektif ni. Alright, okay. Right, okay. Once kita dah klik pada perspektif, kita pergi dekat atas lagi sekali. Okay, sebelah yang S yang ada box warna biru tu, awak nampak ada satu yang kotak-kotak grid warna pink. Okay, so boleh tekan grid warna pink tu. Grid warna pink ni adalah sebenarnya relation dengan kita punya warna biru tu lah. Okay, ini adalah perspektif kita. Dia tunjukkan perspektif kita. So kalau kita tengok kita punya line-line warna pink ni, dia sama align dengan screen kita, dan maksudnya dia okey lah, betul lah. Kalau tak ada, boleh adjust the blue color punya tu lah. Alright, okay. So dah kalau dah settle, you guys boleh off juga. Kalau tak nak on pun boleh. Mana-mana pun tak menjadi masalah. Boleh buat okay. So once kita dah tengok semua dah okey, dah stable, dah align, okey, barulah kita start kita punya tracking. Okey. So untuk start kita punya tracking, kita boleh pergi dekat bawah, okey. Dekat bawah tu kita ada kita punya, ini adalah kita punya play button, okey. Yang ni adalah kita punya keyframe, okey. Tengok pada sebelah kiri dia bawah tu, sebelah kiri yang ada dekat essential tu, awak akan nampak ada bawah yang track motion option tu, awak nampak ada track tu. Dia ada satu icon track tu. Dia ada satu track forward, satu track backward. So boleh tekan track forward, okey. Bila awak tekan track forward, dia akan start mula processing untuk dia tracking lah, okey. So within that time tu, kita boleh tengok lah macam mana dia tracking kita punya video tu, okey. Always perhatikan kalau rasa macam ada dia terlari sikit dan sebagainya, dan you guys boleh start ubahlah, okey. So kalau macam ni, saya stop sekejap okey. Saya stop sekejap. Kenapa? Sebab saya dah nampak dekat sini saya punya warna biru tu dah terlari sikit, dan warna merah saya pun dah terlari sikit. Alright, okay. So apa yang saya boleh buat kat sini, kita boleh alter lah. Kita alter supaya dia betulkan balik, okay. Pergi balik dekat kita punya mouse, klik pada kita punya mouse dekat situ, and then kita alter balik. Sekejap okay. Kita kena klik keyframe tau. Okay, sebelum kita alter tu kita kena klik keyframe. Kalau kita tak klik keyframe, yang belakang-belakang nanti dia akan berubah. So maksudnya daripada yang first ni semua dah okay, yang daripada mula-mula kita buat ni, okay, sorry sekejap daripada mula-mula kita buat semua dah okay, sampai yang dekat sini dekat kiri kita ni kita nak ubah. Okay, untuk ubah tu kita kena setkan kepada keyframe. So dekat bawah belah kanan tu awak nampak ada tulis key, tengah-tengah tu ada keyframe, ada gambar kunci. Okey, tekan keyframe tu. Tekan gambar kunci tu, nanti awak tengok kat timeline awak tu, awak nampak ada satu warna hijau. Okey. So bila dapat warna hijau tu, barulah kita ambil kita punya mouse ni, kita ubah, kita adjust. Adjust, kita betulkan balik lah. Okey. Supaya yang dia ni masuk dekat dalam kita punya box ni lah. Dan warna biru ni pun kita adjust balik. Okey. Bagi dia ngam-ngam cantik lah. Sebab yang warna hijau, warna biru ni sebab warna biru ni adalah kita punya perspektif.
So tengok, lepas tu boleh buka grid tengok dia sama tak. Kalau sama dan okey. Kalau dah okey, settle, dah adjust, kita sambung balik tracking. Tekan balik track yang dekat sebelah kiri tu. So dia akan sambung. Okey, sambung tracking. Okey, sekejap. Okey, so sambung lagi. Tracking. Okey, dekat sini saya dah nampak dia dah lari sikit lah. Warna biru ni dia dah terkeluar sikit dengan warna merah ni pun. Okey, so sama juga kat sini saya tekan keyframe. Saya adjust balik yang warna merah ni. Saya betulkan dia punya tu. Dia bila kita bermain dengan tracking ni, dia ada banyak possibility lah. Possibility maksudnya untuk benda tu lari memang tinggilah. Sebab apa? Dia ada banyak dia punya, orang kata apa, pantang larang. Kalau orang Melayu kata pantang larang. Pantang larang yang kita kena jaga apabila kita nak buat tracking lah. Okey, salah satunya macam for example lighting kena cukup. Footage yang saya bagi pada awak ni pun adalah footage yang di mana saya shoot menggunakan telefon saya sahaja, tak ada proper lighting dan sebagainya lah. Okey, so that's why bila dah jadi macam ni kita kena do a bit manually. Okay, so saya dah adjust, saya dah set keyframe, saya dah adjust, and then saya sambung tracking. Okay, saya stop kat sini sebab dia dah lari sikit kat sini. Nampak tu, yang warna merah saya ni dia dah cecah warna hijau ni. So dekat sini saya tekan keyframe juga dan saya adjust yang warna merah saya ni supaya dia align balik dekat sini. Dia masuk balik. Dan yang ni align balik dekat sini, yang ni masuk balik. And then this one biru ni pun saya adjust balik. Right, okay. And then saya sambung balik tracking. Ya. Line merah tu kena duduk luar kan daripada line biru kan. Ya, betul. Dia sebenarnya ada pelbagai cara. Ada setengah orang suka letak line biru ni luar daripada line merah. Ada setengah orang suka letak line merah ni kat dalam warna biru. Okey. So dia ada macam-macam cara. Dia tak semestinya satu cara lah. Hari tu kelas yang satu lagi tu saya kelas hari tu satu lagi tu saya ajar diorang, saya letakkan line warna merah ni dekat luar, line warna biru ni dekat sini. Macam saya beritahu lah, dia punya pantang larang dia banyak. That's why kadang-kadang kita akan ubah based on pada footage yang kita dapat. Kadang-kadang kalau footage tu okey, kita letak dua-dua ni sama satu line pun dia memang akan boleh tracking. Okay. So that's why bila kita nak buat shooting tu, kita kena tahulah adakah kita betul-betul nak buat green screen. Kalau nak buat green screen, kita kena tahu kita set up kita macam mana. Kalau tak nak buat green screen, kita tahu kita nak set up dia macam mana. Alright, okay. Okay, so saya bubuh keyframe tu, saya adjust balik dan saya sambung tracking. Yang penting warna hijau tu sendirilah. Sebab apa kita nak kita punya video appear kat warna hijau tu warna hijau tu sendiri mesti berada dalam kotak warna merah. Itu yang paling penting. Sebab kotak warna merah ni tempat video kita akan display. Yang warna biru tu dia just nak lock kita punya tracking point yang kita dah buat tu, yang tanda plus yang dekat kita punya screen tu. Okay. Okay, settle. Alright, okay. So kalau saya playback balik saya punya video,
Awak akan nampak nampak tu dia punya tracking point dia. Dia masuk, okey. Nampak So tracking point masih lagi berada dalam kotak. Dekat sini ada a bit weird sikit lah sebenarnya. Okay, sebab saya punya tracking point dia jadi macam ni kan. Okay, so So apa yang saya boleh buat adalah saya tengok dekat mana dia start jadi pelik tu. Okay, so the first one ni lah dia start jadi pelik. So dekat sini saya boleh tukar. Okay, adjust balik yang this blue colour. Sir, Ya? saya buat yang tu, yang biru ni macam tak nak gerak selari dengan video lah. Tak nak bergerak selari dengan video maksudnya? Waktu saya buat tu saya dah edit dah, tetapi waktu permulaan tu macam dia tak nak, dia macam tak nak macam gerak selari tu. Tak nak gerak selari. Okey, cuba ubah point, tukar kawasan. Maksudnya kalau kat situ tak boleh ngam, cuba kecilkan sikit jadi macam ni. Macam ni ke. Cuma yang penting point ni. Yang kita punya point plus dekat kita punya green screen tu mesti ada kat dalam kita punya box warna biru. Okey. So dia ada macam-macam cara lah sebenarnya. Okey. Dia bukan satu saja, dia ada pelbagai cara. So that's why kita kena tahu. Macam ni nampak saya dah adjust balik. Okay, so bila dah adjust balik, so you guys kena carilah. Okay, this one saya adjust kat sini balik. Nampak dia dah lari balik kan. Nampak ni dia dah lari balik. So saya kena adjust balik. Okay, this one okay. This one okay. Bila masuk yang ni, dia dah pelik sikit. Okay, so adjust yang biru ni. Merah saya rasa tak ada masalah. Yang biru ni sekejap nak kena adjust sikit-sikit. Okay, and then Sir, ya, line merah tu terkeluar pada laptop boleh? boleh, tak ada masalah. Okay. Alright, okay. Yang penting tracker tu ada kat dalam kita punya kotak warna biru lah. Itu yang paling penting lah sebenarnya. Alright, okay. Lain tak menjadi isu apa-apalah. Okay, jadi tak? Kalau nak buat adjustment, manual adjustment, boleh buat manual adjustment dulu
Adjust sikit letak keyframe, adjust. Okey dah. Okey, ada siapa-siapa yang tak boleh? Semua boleh? Boleh sir. Alright. Okey dah habis tracking? Dah adjust? Dah ke masih lagi tengah adjust? Tengah ajar lagi sir. Okey, tak apa, adjust dulu. Kita bagi masa sikit pada kawan-kawan lain Sebab macam saya bagi tahu, saya mention sebelum-sebelum ni, setiap komputer kita tak mempunyai sistem yang sama. Okey, maybe ada yang pakai software yang latest, ada yang pakai software yang sebelum-sebelum ni. Jadi kita kena bear in mind lah. Okey.
Okey dah? Semua dah? Boleh? Boleh kita continue? Boleh sir. Okey. Sekejap Saya nak. Aiman okey tak Aiman? Mana Aiman senyap? Okey? Boleh Boleh, boleh. Alright. Sekejap saya. Okay, alright. Okay, dah settle semua ni, kita dah buat tracking. So apa yang kita perlu buat adalah kita pergi dekat atas ni, okay, sebelah kiri atas file tu, okay. You guys boleh tekan save project, okay, ataupun tekan Ctrl S lah, okay, save project. Dia memang akan macam tu je, dia tak akan bagi tahu save kat mana. Sebab dia just keep kita punya data apa tu, kata apa, for a while sebelum kita placekan dia dekat mana-mana tempat yang kita nak lah. Alright, okay. So once dah tekan save, okay. Okay, lepas tu you guys boleh keluar daripada Mocha ni. Okay, just keluar sahaja. Okay, now kita dah ada kita punya tracking punya data tadi. Okay, kita dah ada tracking kita punya data. Now kita nak placekan kita punya tracking kita punya data tu kepada satu items yang lain. Okay, so untuk place kita punya tracking data kita pada items yang lain, kita kena buat satu composition. Okay, kita kena buat satu composition yang baru. Okay, untuk buat composition yang baru adalah di mana kita pergi dekat bawah ni. Okay, kita kena tahulah apa benda yang kita nak letak dekat atas kita punya ni. So you guys boleh ambil apa-apa video ataupun gambar. Okay, so saya just nak grab a very simple punya gambar. Tengok ada tak si gambar kat sini. So tak ada. So apa saya buat, saya cari kat sini gambar. Saya letak kat sini okay. Saya pergi cari gambar yang this one. Alright. Okay, saya save as image. Dekat sini settle. Now saya back dekat sini. So saya import gambar saya tadi. Okay, gambar Doctor Strange tu. Okay, so dah dekat sini. So kita ambil gambar ni, kita letak dekat bawah. Okay, kita ambil gambar tu, kita letak dekat bawah atas kita punya timeline lah. Alright, okay. So letak dia dekat belah atas lah, macam ni. Letak dia dekat belah atas macam ni. Apa pun boleh, gambar boleh, video boleh, tak jadi masalah. Okey dah. Dah letak gambar? Gambar ke video ke ataupun items ke atau punya layer tu?
Sir, Ya. gambar Apa dia? Tak dengar. gambar tu nak import lah. Gambar tu import. Okay. Sir, import apa yang file yang ni buka balik. Saya tak dengar, dia putus-putus. File yang apa yang laptop ni nak buka. Tak. Lepas import gambar tu, lepas tu dekat bawah ni awak masukkan balik awak punya yang tadi tu, gambar apa tu, tu dekat belah atas. Dekat atas kan kita ada 2 layer. So layer tu kat layer atas. Okey, layer atas pada laptop. Yang lain semua jadi tak? Boleh? Yang lain semua okey tak? Boleh? Boleh tak? Boleh, sir. Boleh. Okey. Okey dah settle. Okey, now sekarang ni kita pergi pada kita punya layer yang bawah ni. Okey, ada 2 layer, satu layer video, satu tu layer gambar. Okey, gambar kau letak video ke benda. Okey. So dekat layer gambar ni awak tekan right click. Okey. Tekan right click, nanti awak akan jumpa this menu lah. Okey. Pergi dekat bawah, cari ada perkataan nama dia pre-compose. Okey. Pre-compose. Jumpa? Jumpa sir. Okey, klik pada pre-compose. Nanti dia akan keluar pop-up yang ni. Okey. So namakan awak punya tu adalah, for example, saya namakan saya punya yang composition name tu adalah gambar. Supaya nanti saya tahulah composition tu adalah untuk gambar saja ataupun gambar / video pun boleh. Okey. Sekali lagi, sir. Lagi sekali Okey. Pergi dekat awak punya ni yang second apa tu, yang layer yang kita dah masukkan tadi, layer gambar ke apa, bukan layer video Pergi layer gambar tu. Okey. Right click. Lepas tu awak akan jumpa menu. Lepas tu pergi dekat bawah, awak akan jumpa satu perkataan tu nama dia pre-compose. Okey, jumpa? Jumpa, sir. Okey, klik pada pre-compose. Nanti namakan awak punya new composition tu. So saya namakan saya punya tu gambar ataupun video, supaya nanti saya tahu yang ini adalah composition untuk gambar dengan video lah. Saya tak campur dengan composition yang lain. Lepas tu select yang ni, move all attributes into the new composition. Okey, kita kena select yang ni lah. Okey, move all attributes into a new composition. Dah? Ya, sir. Okey, lepas tu klik OK. Okey, bila kita dah klik OK, bila kita dah klik OK, kita tengok dekat kita punya projek ni, kita akan ada satu composition lah yang dia akan bagi tahu kat sini. Okey, gambar dengan video, ada composition. Ada kan? Cuba check tengok, ada tak? Ada. Okey, dah settle. Okey, so kita dah buat composition. Okey, now apa yang kita boleh buat? Pergi balik dekat kita punya layer bawah ni. Okey, klik pada kita punya video tadi tu. Okey, klik pada layer video.
Lepas tu pergi dekat sebelah kiri, sebelah project tu ada effect control. Tekan pada effect control. Okey. Lepas tekan pada effect control sekarang ni, apa yang kita nak buat? Kita nak ambil data tadi yang dekat kita punya mocha tadi tu. Okey. Kita nak hantar dekat kita punya yang composition tadi tu. Okey. So kalau perasan, kalau bila kita klik pada tu, awak nampak dia semua sikit-sikit kan? Okey, pergi dekat tracking data tu, klik dekat arrow tracking data tu, dia akan keluar macam ni. Okey, dia akan keluar macam ni. Jadi okey, jadi tak? Jumpa tak? Jumpa. Alright. Okey. So sekarang ni kita nak create track data. Okey, kita nak create track data. Okey, klik pada create track data. Nanti dia akan keluar yang ni. Okey. So dia memang ada satu layer saja. So layer 2, klik pada layer 2. Okey. Lepas tu tekan OK. Alright. Okey. So lepas kita dah tekan OK, lepas tu kita pergi dekat bawah. Okey. Lepas tu kita ada export option. Dah jumpa tak export option ni? Ni export option ni. Okey. So klik pada export option, dia akan bagi tak situ kita ada corner pin, kita ada corner pin support motion blur, kita ada transform. Okey. So yang dekat sini, apakah yang dimasukkan corner pin dengan corner pin support motion blur? So corner pin adalah dia akan ambil bucu ke bucu. Selalunya kalau kita buat ni, kita nak ada motion blur lah. Okay, motion blur ni maksudnya kita tak nampak gambar tu terlampau straight. Bila gambar ataupun video terlampau straight, maksudnya tak keras lah. Kita akan nampak ada blur motion sikit. So kita boleh pilih corner pin pun boleh. So nak ambil corner pin support blur motion pun boleh. So normally saya akan ambil yang this one lah, corner pin support blur motion. Alright, okay. Lepas tu layer apa kita nak ni, dekat sini yang kita nak tetapkan. Dekat sini ya. Yang none tu, nampak? Yang layer to export tu kita ambil, dia tulis tu none. So sekarang kita ambil yang dekat sini, gambar/video. Sebab nama composition saya tadi gambar/video. Ikutlah awak punya tadi, awak namakan dia apa. So awak boleh pilih lah dekat yang bahagian yang ni Lagi sekali saya tunjuk. Dekat bahagian layer to export tu, dia ada tulis none. Tekan kat situ, ambil gambar/video, klik pada gambar/video. Okey. Source kita tak payah buat apa, kita maintain sahaja. And then bawah tu ada button apply export. Okey. Okey. Apply export. Bila tekan apply export, okay. Once kita tekan apply export, kita punya gambar tu akan jadi, dah terduga. Okay. Gambar kita automatically akan jadi macam ni. Dia terus jadi mengecil. Okay, jadi tak? Kalau gambar ataupun video awak, selepas awak tekan apply export tu, dia terus jadi macam dia follow size screen laptop tu, maksudnya dia dah berjaya dah tu. Sir. Ya. Ya, kenapa?
Boleh ulang balik yang start muka. Allah. Okey, jap. Saya tengok saya boleh reverse balik tak? Okey, right. Okey. Sekarang ni awak kat mana? Kat sini Ni saya ulang balik mocha ni Okey, saya ulang balik. Okey. So, klik pada kita punya first kali klik pada kita punya layer video ni. Kan bawah ni kan layer video yang ada tracking data tu. Okey, klik pada yang tu. Okey, first. Kedua, pergi dekat awak punya yang effects control ni. Okey, effects control dia dekat sebelah project kalau tak keluar tu kita tengok nampak ada effects control, tekan pada effects control. Nanti awak akan ada this mocha lah. Bawah mocha tu ada made dan juga tracking data, tekan pada tracking data dekat situ. Lepas tu you guys tekan create track data. Okey. Create track data ni nanti dia akan keluar this one. Ada satu pop up. Dia ada satu je layer kat situ. Layer 1 ataupun layer 2 lah. Kalau awak ada layer, kalau macam saya ada layer 2, saya tekan layer 2. Dia ada satu je, dia tak akan ada dua. Sebab tadi masa kita tracking tadi kita ada satu saja. Kita ada layer video saja. Kita tak ada 2 3 layer. Okey. So select pada layer tu, okey, lepas tu klik okey. Okey, boleh follow? Sir, saya punya dia tak ada keluar layer. Hah? Macam ni tak ada keluar layer? Tadi masa awak buat mocha tadi tak ada layer Ada layer tapi saya tak ada. Cuba buka mocha balik. Double yang perkataan mocha tu, buka balik, tengok balik. Sepatutnya adalah. Sekejap saya buka macam ni, for example. Klik balik pada mocha tu. Okey, yang ni close bla bla bla. Nampak? Dia kat sebelah sini mesti akan tulis layer. Ada tak? Ada saya ada. Okey. So bila dah ada, tekan save. Okey, file save. Okey, lepas file save, lepas tu pergi balik dekat sini, tekan create data ni. Okey, lepas tu mesti ada layer 2 sebab tadi saya punya layer 2. So dekat sini pun keluar layer 2. Awak punya kalau layer 1 dia akan keluar layer 1. Dah sir. Ada Okey. Lepas saya tekan OK. Okey. Lepas tu pergi dekat bawah. Bawah ni ada yang ni corner pin yang export option tu. Okey, dia akan set normal kepada corner pin. So saya ambil yang ni corner pin support blur motion blur. Okey. Lepas tu bawah tu lagi kita ada layer to export. Kita nak export ke pergi mana? Tekan kat situ asalnya dia tulis none. Okey. So tadi kita dah buat composition, nama composition saja gambar dan video. Gambar tu saya dah namakan dia gambar dan video. So saya ambil gambar dan video, okey. Source tak payah tukar. Lepas tu awak tekan bawah tu ada satu button apply export. So bila awak tekan apply export, gambar awak sepatutnya, gambar dan video awak sepatutnya dia akan terus match dengan kita punya screen. Yang kita dah buat tracking tadi itulah. Okey. Cuba tengok, jadi ke tak jadi? Nampak? Dia akan jadi macam ni. Tadi gambar saya straight, petak. So sekarang dia jadi macam ni. Yang lain jadi tak? Jadi sir. Jadi? Alhamdulillah jadi. Okey? Ada siapa-siapa tak jadi? Ada siapa-siapa yang tak jadi, ada masalah? Boleh? Boleh sir. Alright, okay, Alhamdulillah. Okay, kita continue Okay. Dia selalunya kalau kita nak buat benda yang power ni, dia bukan senang, dia susah sikit. Tapi result dia awak dapat something yang cantik lah. Okay, realistic sikit. Okay, right. Okay, settle. Okay, now sekarang ni kalau perasan
Gambar saya tu dia dah mengikut yang kita dah buat tracking tu lah. Kalau saya play balik pun, kalau gambar ni kalau macam for example saya play balik gambar ni. Sekejap saya kecilkan saya punya timeline ni, saya tak nak panjang-panjang. Okey. Kalau saya play video ni, awak nampak dia akan ikut saya punya screen tu. Cuba play awak punya video. Dia follow tak awak punya screen? Gambar yang kita punya tu follow tak screen kita? Follow kan? Kalau skrin kita sengit, gambar tu sengit. Kalau skrin kita tegak, gambar tu akan tegak macam biasa, betul kan? Jadi kan? Jadi tak? Jadi? Senyap je, tak jadi ke apa? Jadi saya jadi. Jadi, okay. Right, okay. So, kalau kita perasan, gambar kita dia tak betul-betul fit dekat dalam tu. So, now kita nak kena adjust kita punya composition balik. Alright, okay. Untuk adjust composition lagi. So, saya tak nak ambil daripada view saya daripada tepi ni. Saya nak ambil view saya daripada yang tegak ni lah, senang. Okay. Pergi pada sebelah kiri. Sebelah kiri ni, pergi balik pada project. Okay. Lepas tu cari dekat project tu yang kita punya ni, composition. Yang tadi saya namakan composition saya tu gambar dan video. Okay. So, double klik pada composition gambar dengan video. Dia akan keluar this one. Dia akan keluar balik benda ni. Okay. Dia akan keluar balik benda ni. Okey, gambar tadi. Okey. So kalau tengok gambar saya ni dia tak full. Okey. So apa yang kita boleh buat kat sinilah kita adjust kita punya gambar. Kita besarkan kita punya gambar. Okey, ngam-ngam dekat skrin. Okey. Besarkan gambar, ngam-ngam dekat skrin, dah settle semua ni. Okey, now kita back to kita punya composition tadi. Composition saya asal tadi adalah nombor composition 2. Okey, saya tekan balik composition 2, nampak? Dia dah membesar. Okey, dia dah fit ngam-ngam lah. Okey, tapi masih lagi nampak yang warna hijau-hijau tu lah. Alright, okey. Nampak lagi warna hijau-hijau tu. Okey. Dia membesar tak? Dia besar ke tak? Besar. Ngam-ngam Dia boleh Besar sir, boleh. Alright, okay. So, ada setengah di kalangan kita, gambar dia memang dah boleh fit dengan warna hijau tu, green screen. Tapi gambar saya dia tak boleh. Padahal dekat composition saya ni, gambar saya dah betul, dah full dah ni. Tapi dia tak ngam. Okay, so apa kita nak kena buat? Kita nak kena adjust kita punya composition kita tadi, yang dekat layer yang kita punya main tu, main composition tu, kita nak kena adjust dia punya size. Okay. So apa yang kita boleh buat, kita klik pada kita punya, tadi kan ada dua layer kan yang mula-mula tadi kan. Kita ada dua layer, satu layer gambar / video, satu lagi layer video tu. So saya klik pada composition yang gambar / video tu. Alright, okay. So saya pergi kepada effects control. Okay. Dekat sini dia akan bagi tahu kita punya ni corner pin, apa tu, kita punya corner pin lah. Okay. So kalau tengok kat sini, ni tak ada corner pin ni kita nak adjust kita punya corner pin lah, pin tu kat mana. Okey. So apa kita boleh buat lah, kita pergi kat sini gambar ni. Alright. So apa kita nak adjust ni, kita boleh tekan kita punya arrow dekat tepi ni. Dekat tepi ni kita ada satu arrow, kita boleh tekan arrow tu, dia akan bagi tahu transform. Okey, effects dan juga transform. Dekat sinilah kita boleh adjust kita punya sizing lah. Okay, kalau kita nak adjust kita punya sizing of kita punya composition. Alright. Okay, so kita boleh adjust kita punya sizing of composition. Kalau you guys nak scale pun boleh scale. Okay, macam for example saya nampak dia tak besar. So apa yang saya buat, saya pergi dekat scale ni, saya naikkan dia punya scale dia. Nampak tak? Saya bagi dia ngam-ngam betul, lepas warna hijau tu. Okay, dia tutup warna hijau. Tengok, sorry itu dia buat kat keyframe.
Patut tak payah. Sorry sekejap Jap. Jangan adjust lagi. Ini dah sepatutnya. Okay. Transform scale. Okay, jap. Sepatutnya adjust dekat sini. Okay. Fact scale. Okay, sekejap saya double check balik. Kalau saya besarkan ni dekat saya punya com, okay, dia tak besar. So Sekejap sepatutnya dia besar ni. Tapi dah sini dah ada kita punya scale. Dah ada keyframe. Okay, kita go for 10 minute break jap. Sementara saya tengah mencari solution ni, macam mana nak buat. Okay, kita go for break dulu. Boleh? Boleh, sir.
Sir. Ya. Boleh kita continue? Nanti saya upload kat YouTube. Ya, saya akan upload. Okay, sir. Boleh kita continue? Boleh. Okay, alright. Okay. Saya dah jumpa solution dia tadi. Okay. Okay, now. Yang ni kita tak payah ubah. Yang dekat gambar tadi tu, dekat kita punya com tu. Yang ni, sebab dia dah, ini adalah kita punya point-point tracking point kita lah. So kita jangan usik kat sini. Apa yang kita perlu buat adalah sekarang ni, kita pergi pada gambar kita ni, kita pergi dekat effects control, awak akan jumpa ni, corner pin ni. Ada tak? Ada jumpa tak corner pin? Ada sir, ada. Okay, right. Okay. So sekarang ni kalau tengok nampak saya punya, nampak gambar tu dah straight lah. Okay, now saya return balik ke belakang. Okay, saya readjust balik lah. Saya tunjuk macam mana saya buat, so at least you guys tahu. Okay. Okay, so basically macam ni, betul Okay, so kalau tengok pada awak punya corner pin ni, awak perasan tak, dia punya ni ada sebelah tu ada gambar jam timer So timer tu awak klik pada timer tu, kita offkan timer dia dulu. Okay, first tarik yang kita punya ni dekat depan, yang kita punya playhead ni letak paling depan sekali. Lepas tu kita off kita punya timer ni. Okay dah? Off semua ke sir? Off semua. Okay. Dah? Dah off? Dah sir. Okay. So sekarang ni kalau awak nampak tu, dekat sebelah setiap ni upper left, upper right, lower left, lower right tu, awak nampak tak ada satu ikon macam ikon yang titik tu? Okay. So sekarang ni kita pergi yang dekat upper left ni. Upper left tu indicate yang kita punya upper left punya yang penghujung lah dekat kita punya gambar tu. So klik pada upper left. Okay, nanti dia akan keluar this arrow. Okay, pergi dekat bucu tu, awak nampak ada macam ada ikon bulat tu. Tarik ikon bulat tu, letak pada bucu dekat warna hijau tu. So nampak dia akan jadi macam ni. Okay, same goes to the rest. Buat adjust dia sampai kita tutup yang kita punya warna hijau tu lah. Okay, lower left dan juga okay, lower right. Okay, kita tutup yang warna hijau tu. So nampak dia akan jadi macam penuh kat kita punya screen lah. Okay, jadi Jadi sir. alright. Okay, yang lain jadi? Jadi. Alright. Okay, now dah jadi. Ini baru kita punya first frame tau. So ambil kita punya timeline ni, cuba scrub dia, jalankan dia, jalan sampai dekat area sini. Awak akan nampak dia macam ada lari sikit. Okay, dia dah keluar balik warna hijau tu. Alright. So apa kita nak buat? Kita nak kena adjust. Okay, so kita ambil satu point kat sini, yang sampai yang dekat kita punya screen ni dah tegak lah. Okay, ni
Kamera ni di corner sampai ni dia tegak. Okey, sampai yang tegak ni, so apa kita nak buat adalah kita tekan balik kita punya yang jam tu bagi dia ada nyala balik. Kita nyalakan balik. Okey. Maksudnya bila tadi kita off, kita setkan kita punya first frame, kita betulkan balik. Okey, now kita nyalakan balik supaya nanti dia akan ikut balik kita punya tu lah, ada animation. Okey. So once lepas dah nyalakan, buat proses yang sama, kita klik dekat upper left, kita adjust. Okey. Kita adjust kita punya tu. Yang upper right ni pun kita adjust. Kalau dia berlebih tak apa, jangan risau kalau dia berlebih tak apa. Okey, lower left. Okey, dan juga lower right. Okey, kita adjust kat sini. Okey, kalau dia berlebih pun tak apa, jangan risau Okey. So lepas tu kita play sampailah ke belakang ni. Okey. So kalau ke belakang ni macam cakap macam dia dah ke belakang sangat ni. Dia punya ni. Alright. Okey. So kat belakang ni kita boleh readjust lagi lah. Okey. So dekat sini pun macam for example dah berubah kat sini. So kita readjust balik. Saya adjustkan sikit lah. Tak banyak lah, saya adjust sikit je. Dengan lower left. Bagi lepas tu upper right ni saya adjust sikit. Dan juga lower right saya adjust sikit. Okey. So kita tengok. Okey, yang penting dia tutup dia tutup all this warna-warna hijau ni. Okey. Sampai habis. Okey. So lepas habis tu kita try to play tengok. Okey tak? Sir, Ya? kan dekat tengah tu saya dah lari kan dia punya gambar. Lepas tu bila saya play back daripada depan, depan pun dia lari juga. Depan dia lari juga. Okey, cuba adjust balik yang depan tu balik. Mula balik step yang depan tu, yang macam mula kita tu. Lepas tu adjust balik. Lepas tu tekan balik yang jam randik tu. Adjust balik kita punya tu. Sepatutnya supposedly dia tak adalah. Maknanya lepas tekan, lepas edit kena tekan jam tu balik. Yes, betul. Okey baik sir. Yang lain semua okey boleh?
Okey, boleh sir. Alright. Yang lain semua okey? Okay, sir. Okey, settle Okey sir. Okey, now kita dah nak habis ni, nak settle dah ni. Okey, now. Okey, so apa kita nak buat adalah okey, kita dah settle ni. So kita pergi dekat kita punya layer ni, layer bawah ni. Yang gambar tadi tu, yang composition tu kita tarik, kita letak dia dekat belah bawah. Kita letak dia dekat belah bawah. Belakang lah. Okey. Sebab kita tak nak dia terkeluar, kita letak dia dekat belah bawah. Okey, so kalau ikutkan memang tak nampak apa-apalah, kosong lah. Okey, sebab gambar tu berada di belakang kita punya video kita ni. So klik pada kita punya video. Okey, klik pada kita punya video, yang layer video ni. Okey. Lepas tu pergi dekat sebelah kanan. Pergi dekat sebelah kanan. Okey. Sorry. Pergi kat sebelah kanan, pergi cari tab nama dia effects dan juga preset. Okey. Cari effects dan juga preset. Okey dah? Dah sir. Okey, lepas dah cari effects dengan preset, cari satu perkataan nama dia keying. K-E-Y-I-N-G. Keying. Okey. Tekan pada arrow sebelah bawah tepi dia tu. Okey. Dan awak akan jumpa bawah sekali tu, second last tu awak akan jumpa keylight 1.2. Okey. So ambil yang keylight 1.2 tu, effects ni. Okey. Klik, drag, masukkan dekat dalam kita punya timeline, dekat kita punya video tu lah. Okey. Nanti dekat sebelah kiri kita ni akan keluar. Akan keluar yang ni. Dia tulis keylight 1.2. Yang ada ni. Okey dah? Ada? Ada keluar keylight? Ada, sir. Okey, now once kita dah keluar keylight, kita tengok pada sebelah kiri ni. Okey, kita jumpa keluar keylight. Lepas tu kita ada all this option semua ni lah. Okey. So dekat yang kita punya option tu, kita ada jumpa satu di situ screen color. Di bawah final result tu sekarang awak jumpa satu perkataan tu screen color. Awak nampak ada satu tu color picker. Ada macam yang sedut air tu lah. Okey. Color picker tu. Klik pada color picker tu, nanti dia akan keluar ikon color picker. Bawa color picker tu pada awak punya green screen. Klik pada green screen awak. Okey. Bila klik pada green screen awak, automatically kita punya gambar apa tadi, yang gambar yang dekat bahagian belakang tadi tu, tak kisah kita letak video ke gambar, dia akan keluar dekat atas kita punya screen. Ada? Ada sir, dia nampak macam real. Nampak macam real kan? Alright, okay. So kalau jadi ni, kita dah almost 90% siap. Almost 90% siap. Ada siapa-siapa je yang tak jadi tak yang keylight ni? Keylight ni standard lah untuk kita buangkan kita punya green screen tu. Sir, saya terlepas tadi lah. Awak terlepas yang mana? Yang waktu kilat tu. Okey, keylight ni dah masuk kat video belum? Belum lagi. Okey, pergi dekat effect sebelah kanan. Okey, pergi kat effect dengan preset sebelah kanan. Jumpa tak? Ada. Okey, lepas tu pergi cari perkataan keying. K-E-Y-I-N-G, keying. Kilat ke? Ada jumpa keylight kan? So ambil keylight 1.2 tu, ambil drag, letak dekat dalam awak punya layer video. Okey. Okey, lepas tu pergi dekat sebelah kanan, dekat effects punya control tu,
awak cari satu perkataan nama dia screen color. Dah. Lepas tu sebelah dia tu ada macam ada color picker. Klik pada color picker tu, nanti dia akan keluar ikon color picker, klik pada awak punya screen hijau tu. Gambar kena tutup lah. Gambar tak payah tutup. Gambar awak tu awak dragkan ke bawah. Dekat layer tu gambar tu awak dragkan dekat bawah. Letak di bawah daripada video. Okey. Jadi? Tunggu sekejap. Okey. Jadi? Alright, okay. Yang lain semua okey boleh? Yang lain boleh ke tak? Boleh sir, boleh. Alright, okay. So, kalau kita tengok kat sini, kita playback dulu kita playback. Kalau kita playback, kita tengok ni, dah cantik dah ni, dah jadi real dah ni, dah nampak kan? Okay, tapi kalau perasan sebenarnya kita nampak ada dia macam CP dia terkeluar sikit daripada kita punya screen tu lah. Dia macam ada CP sikit okay. So kita boleh buat a fine tune adjustment dekat kita punya CP ni lah. Okay. So untuk fine tune adjustment adalah apa yang kita boleh buat adalah kita pergi pada kita punya screen mate. Okay. Sekejap. Screen mate. Yes, betul. Pergi pada kita punya screen mate. Okay. Screen mate ni kita ada clip black, clip white, kita ada clip rollback, windows dan sebagainya lah. Okay, dekat sini kita boleh adjust. Okay. So kalau macam for example, kalau kita nampak macam saya, kalau tengok saya zoom sikit supaya awak nampak lah. Perasan tak nampak ni ada? Nampak dia terkeluar dekat atas ni sikit. Okay, nampak yang ni ni. So jadi saya boleh adjust. Kita naikkan kita punya ni sikit. Clip to black tu. Naikkan sikit. Okay, adjust lah ikut tu. Yang clip to white tu pun boleh adjust sikit. Okay. Yang white ni nampak? Dia dah hilang. Tadi ada. Tengok saya buat 100%. Nampak dia ada. So saya kurangkan sikit. Nampak dia dah hilang. Okay. So ini saya punya reading saya 50, 90, 91 ataupun 90, saya start 90 lah. Okay, 90. So bila saya zoom out balik, bila saya dah zoom out, okay, dan bila saya play, memang dia tak akan jadi isu. Memang screen saya memang ngam-ngam lah, cantik lah, sebab dia akan keluar dekat kita punya green screen tu sahaja. Purely pada green screen sahaja. Okay. So bila saya 100% zoom out, okay, ni saya keluar, saya tekan fit, macam ni. Alright. Sorry, 100%. Okay. So bila saya playback balik, okay, saya akan nampak gambar saya ada dekat dalam tu lah, dalam kita punya screen tu. Right, okay. So memang dia akan ada movement sikit lah dekat dalam tu, sebab dia tracking kita tadi tu tak berapa accurate. So dia akan ada movement dekat situ lah, dalam kita punya tu. Alright, okay. So jadi tak so far? Dekat screen tu, dia akan nampak macam line tu Itu yang line putih tu. Yang itu lampu. Reflection lampu. So tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Itu reflection lampu. So tak payah risau. Okay. That's why saya bagi tahu apabila macam saya cakap, bila kita nak buat green screen ni, daripada awal-awal kita dah plan. Okay. Apa yang kita nak green screen kan, macam mana kita nak buat, so nak kena ada reflection ke tak reflection. Ada setengah-setengah orang dia suka buat reflection sebab nak nampak benda tu real. Ada setengah-setengah orang dia berpendapat kalau buat reflection, kita shoot reflection tu dalam kita punya kamera, bila kita nak edit susah. So apa dia orang buat, dia kata dia tak nak ada apa-apa reflection, dia nak kosong, dia nak screen to matte. That's why kalau perasan bila orang shoot green screen, dia punya kain dia color matte, dia tak ada yang bersilau. Sebab apa? Bila bersilau dia akan menyusahkan kita sebagai editor untuk nak edit. Dan kalau macam nak ada reflection apa benda sebagainya, kita boleh tambah kemudian.
Jadi sebenarnya tak payah ada reflection pun sebenarnya. Okay, kita boleh tambah reflection tu kemudian nanti later on. Okay, so jikalau awak punya bila kita playback dah boleh jadi macam ni, maksudnya dah jadilah kita punya tracking menggunakan Mocha. So kalau macam for example if you are planning untuk buat yang kita punya motion graphic yang ada orang pegang telefon, lepas tu kat telefon awak tu ada keluar gambar ke video ke yang kita nak buat iklan dan sebagainya, macam inilah caranya. Alright, okay, so far okay, semua boleh? Boleh sir. Alright, okay, saya nak tunjuk satu lagi, ini extra. So nanti you guys boleh buat sendiri. Sebelum tu tekan save dulu awak punya file. Kokokkan nanti hilang. Okay, tekan save. Okay, right. Okay, tadi kita ada composition yang gambar dan video. Okay, composition gambar dengan video. Okay, ini adalah gambar saya. Alright, okay, gambar yang saya letak tu lah. So in case lah, kata for example, in case saya nak add on something dekat dalam saya punya gambar ni lah. Saya tak nak gambar ni, saya nak tukar gambar lain. So saya nak buat video. So saya pergi dekat file, saya ambil video. Saya ada video. Sekejap saya ambil video panjang. Okay, sound design. Okay, so saya ambil video. Okay, so saya ada video kat sini. Apa yang saya buat, video ni saya drag, saya letak je dekat dalam composition yang gambar dengan video ni. Yang this one saya off. So keluar yang ni lah video. Tadi gambar Doctor Strange, ni video. So bila saya return balik kat saya punya composition, automatically dia jadi video. Nampak tak? Jadi kita tak payah nak resetting balik, dia dah automatically jadi video. So kita dia automatically. Jadi bila kita nak adjust, kita tak payah nak buat balik everything tu semua. So apa yang kita boleh buat adalah kita tukar je ikon-ikon ataupun item-item dekat dalam yang kita punya composition gambar dengan video tu. Tak nak ni, kita buka balik Doctor Strange, dia tukar balik Doctor Strange. Tak nak Doctor Strange, tukar balik pada video. So dia akan jadi video. Composition tu kita dah lock. Tapi item-item yang kat dalam tu kita boleh tukar. So jadilah macam for example sekarang ni saya tengah record video, saya tengah buat online class, something like that. Okay, so banyak benda awak boleh tukar. Nak tunjuk yang awak tengah buat promosi ke, tengah tunjuk awak tengah ada video lain ke apa benda dan sebagainya, menggunakan this kind punya green screen concept. Okay, nanti cuba ada video kat dalam komputer awak, cuba try to add on, tukarkan tengok macam mana. Alright, okay, boleh? Boleh sir. Boleh. Alright, ada soalan tak so far? Tak ada sir. Semua okey, boleh? Boleh follow? Boleh. Alright, okay, alhamdulillah. Okay, just to recap balik apa yang kita dah belajar minggu lepas. Hari tu kita ada buat yang this one, remember this one yang meletup tu. Ni saya rasa dia dah terhilang gambar-gambar yang I stock ni sebab saya dah terdelete. Okay, gambar-gambar belakang. Tapi adalah yang meletup tu lah. Okay, yang meletup tu. Okay, so green screen yang kita meletup tu. Lepas tu hari ni kita sambung dengan kita punya Mocha tu, yang di mana kita tracking. Lepas tu kita tukar dia punya ni lah, output dia jadi yang macam ni. Alright, okay, boleh? So far okay? Boleh follow? Boleh sir. Alright, okay, alhamdulillah. Alright, okay, itu saja untuk kita punya tutorial pada hari ni. Okay, jap, before kita left, okay, just nak tanya dengan you guys perkembangan assignment you guys. Okay, semua ada tak ada masalah? Boleh follow assignment? Assignment yang raya tu, okay boleh? Sebab saya nak bagi you guys final project. So yang iklan raya tu ke? Ya, betul. Okay, dah submit. Okay, alhamdulillah. Yang dah submit, alhamdulillah. Yang belum, tolong submit. InsyaAllah minggu depan saya akan bagi soalan untuk final project. Boleh? Boleh sir. So final group ke individu? Final individu. Saya masih lagi remain sebagai individu.
Okey. Saya tak akan buat grouping lah. Saya akan buat individu. Okey? Boleh? Boleh, boleh. Alright, okay. So kalau tak ada apa, saya rasa itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Hopefully pada mana-mana siapa yang terlepas ke dan sebagainya, boleh follow sebab nanti habis ni saya akan upload kelas ni kat dalam kita punya Google Classroom. So you guys boleh tengok nanti untuk kita punya Google Classroom dan cuba buatlah. Alright, okay. Minta buat sampai complete. Sebab berkemungkinan saya akan jadi ni sebagai workshop dan workshop tu awak kena hantar, kena submit. Okay. Sebab dalam awak punya assessment saya tak hantar, saya tak minta lagi workshop. So jadi every single class tu yang saya minta awak kata save file ataupun submit screenshot tu, semua benda tu wajib kena buat lah. Sebab kadang-kadang saya akan jadikan tu sebagai workshop. Workshop tu ada markah lah. So awak punya assignment 30%, final project awak lagi, apa tu dengan workshop. Okay. So always buat continue buat. Alright, okay. So dengan itu saya sudahi kelas kita dengan surah Al-Nas. Alright, okay. Thank you guys. Assalamualaikum. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Sama.